Okey, seterusnya kita lihat pola banding dari. Okey, pola banding dari. Okey, tadi selesai bagaimana penulisan idea dan juga penulisan huraian kategori pola perubahan. Seterusnya, soalan ini juga mengkehendaki kamu menulis pola banding dari. Okey, pola banding dari, cara penulisannya agak berbeza dengan penulisan pola banding pada. Okey, lihat contoh penulisan kategori pola banding dari berdasarkan soalan tadi. Okey. Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013, paling tinggi kes penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja asing ialah penyakit tuberkulosis, manakala paling rendah direkodkan oleh penyakit kusta. Okey, apa yang ada dalam idea tersebut? Apa yang kamu nampak iaitu pertama isu. Pertama iaitu melibatkan tahun, tempoh atau tahun. Okey, seterusnya paling tinggi iaitu rumus. Okey, isu, rumus. Okey, paling tinggi rumus. Okey, penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja asing ialah penyakit tuberkulosis. Iaitu contoh. Okey, paling rendah. Okey, rumus kusta adalah contoh. Okey, jadi isu. Okey, ini tempoh dan ini isu lah, kena isu. Ini isu. Okey, ini tempoh. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Dalam ayat, okey, kita ulang semula. Mesti ada 4 item untuk penulisan idea utama, iaitu tempoh atau tahun. Okey, kemudian rumus paling tinggi, paling rendah untuk kategori pola banding dari. Kemudian isu, iaitu penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja asing. Kemudian contoh, iaitu tuberkulosis untuk kategori paling tinggi, manakala paling rendah contohnya iaitu penyakit kusta. Contoh. Okey, itu dari segi penulisan idea mesti ada 4 item tersebut. Bagi mendapatkan markah yang lengkap, bagi mendapat markah yang penuh iaitu satu markah lah. Okey. Kemudian kita perlu juga diberi penekanan kenapakah pola banding dari cara penulisannya begini, ataupun kita membuat perbandingan antara pola banding dari dengan pola banding pada. Okey, kalau pola banding dari seperti mana yang di atas, okey, kamu perlu lihat tinggi melibatkan 3 tahun, 2011, 2012, 2013. Manakala untuk pada, okey, dan rendah. Okey, rendah juga ketika 3 tahun, 2011, 2012, 2013. Okey, tahun-tahun ini berdasarkan soalan inilah. Okey, soalan yang baru kamu lihat tadi. Okey, manakala pada pula keadaannya berbeza, iaitu 2011 kamu lihat tinggi, rendah, 2012 tinggi, rendah, dan 2013 tinggi dan rendah. Okey, ini perbezaan antara cara menulis pola banding dari dan cara menulis pola banding pada. Okey, berdasarkan rumus ini, berdasarkan formula-formula ini, kamu binalah ataupun olahlah ayat untuk membina idea utama seperti ini. Okey, untuk soalan ini pola banding dari, maka cara menulisnya seperti ini. Dan cikgu highlightkan di sini, kebetulan untuk idea 4 ini, idea kategori pola banding dari, kebetulan untuk ketiga-tiga tahun penyakitnya adalah sama ada kategori pola paling tinggi dan juga paling rendah. Ada kemungkinan soalan-soalan lain datanya paling tinggi setiap tahun penyakitnya berbeza, begitu juga paling rendah kemungkinan penyakitnya berbeza, maka kamu kena sebut satu persatu lah. Okey,
Okey, cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan pola banding dari, cara penulisan, dan dalam masa yang sama kita buat perbandingan pola banding macam bagaimana dengan pola banding pada. Okey, dari segi huraian, okey, huraiannya mudah. Okey, apa yang perlu ditekan di sini apabila menulis pola banding dari, item-item ini perlu diberi, perlu dinyatakan. Okey, sebagai bukti iaitu nilai mutlak, jumlah besar dan peratus. Okey, contoh di sini paling tinggi tuberkulosis tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013. Ketiga tahun mesti ada nilai mutlak, mesti ada peratus, mesti ada jumlah besar. Okey, contoh di sini 2011. Ada nilai mutlak, ada peratus, ada jumlah besar. Sama juga di sini. Sama. Itu juga dengan kategori pola paling rendah, penyakit kusta pun sama, mesti nyatakan ketiga-tiga tahun nilai mutlak, peratus dan jumlah besar. Jumlah besar ini bermaksud nilai mutlak bahagi jumlah besar dari kali 100. Okey, kamu binalah ayat sama ada kamu nak menggabungkan ketiga-tiga item atau memisahkan item-item tadi menjadi 2 atau 3 ayat, bergantunglah kepada kebijaksanaan ataupun bergantunglah kepada penulisan masing-masing, asalkan item-item ini terdapat dalam ataupun item-item ini ada dalam huraian tanpa menggugurkan atau tidak ada satu pun yang tercicir bagi membolehkan kamu memperoleh dua markah. Okey, cikgu harap kamu faham apa itu dikatakan pola banding dari berdasarkan soalan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kehendak soalan yang kedua iaitu AP. Okey, seperti mana kehendak soalan, memerlukan kamu menyenaraikan, mengemukakan langkah-langkah bagi membendung penyakit berjangkit merebak dalam kalangan masyarakat. Okey, di sini disenaraikan beberapa contoh yang relevan lah. Yang pertama, saringan ujian kesihatan. Yang kedua, majikan perlu memberi rawatan kepada pesakit. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Okey, langkah-langkah tersebut perlulah dihuraikan dengan jelas, dengan tepat, dengan relevan bagi mendapat markah yang sewajarnya. Okey, seperti mana kamu tahu, setiap idea diperuntukkan 1 markah, manakala huraian 2 markah. Jadi untuk huraian mestilah jelas, mestilah tepat, mestilah menyokong idea utama. Elakkan memberi idea yang berulang atau menulis perkara yang sama dalam olahan yang berbeza. Okey, jelas. Okey, di sini cikgu juga paparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ataupun contoh-contoh artikel, langkah-langkah yang sesuai, langkah-langkah yang memang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya kerajaan dalam menangani ataupun membendunglah penyakit berjangkit. Okey, lihat paparan-paparan ini. Okey, kesimpulannya, soalan ini memerlukan pelajar memilih 2 idea AD dan 2 idea AP, seperti mana yang disebutkan tadi. Namun, sebagai langkah selamat, disarankan calon mengemukakan 3 AD dan 3 AP. Bagi idea AD, calon dicadangkan memilih 2 AD pola perubahan dan 1 AD pola bandingan. Manakala bagi AP, calon digalakkan memilih 3 idea atau 3 langkah. Setiap langkah perlu dihuraikan dengan jelas. Dan pastikan idea langkah menunjukkan ciri-ciri kata kerja, sebab soalan merujuk kepada langkah-langkah.